Saya bersama dengan buat kali pertama di Malaysia hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizul Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Sungai Petani ya. Ya. Sihat Ustaz ya. Sihat alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Ustaz, ya kita bercakap tentang anak-anak mendidik anak berpuasa. Sejauh mana kita nak memahamkan mereka ni tentang konsep puasa tu, sebab yang kita tahu mungkin kita pun masa membesar dulu pun puasa ni jangan makan, jangan minum. Itu saja. Maksudnya seolah-olah jangan. Betul, betul. Bagaimana sepatutnya penerapan berpuasa atau bulan Ramadan itu diberikan kepada anak-anak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan puasa kanak-kanak ini, apabila ibu bapa itu dia perlu memainkan peranan yang penting sebab dia perlu menjelaskan bahawasanya puasa itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Dan kewajipan itu sama seperti mana solat. Walaupun mereka belum balik, tapi didikan itu perlu diawalkan supaya kita memberi perhatian kepada perkara ini sebab bila dia dah besar nanti dia akan memahaminya dengan lebih baik. Sebab budak-budak ni dia ada stage dia. Ada marhalah dalam bahasa Arab sebut. Jadi kita ada peringkat yang pertama tu mungkin dia hanya mengikut saja sebab mak ayah dia buat demikian, maka dia pun ikut perkara tersebut. Jadi tugas ibu bapa lah penting untuk nak menyedarkan kepada anak-anak mereka. Kalau boleh tu briefing awal sebelum Ramadan tu dah start taklimat dulu. Bagi taklimat, bukan taklimat, maksudnya kita kita kena sedar unconscious brain dia tu. Maksudnya kita beritahu kita dah nak Ramadan ni dik. Macam tu kita jelaskan Ramadan nanti tak boleh nak makan macam selalu, minum macam biasa tapi sekejap saja. Jadi kita make it kefarduan puasa itu dengan very simple lah. Maksudnya dengan definisi yang mudah dia faham. Kadang-kadang anak ni ada yang tadika, ada yang sekolah rendah. Jadi kefahaman mereka itu berbeza-beza. Kita tak boleh nak jelaskan ini wajib, ini benda yang fardu, ini kalau tak buat ni berdosa. Jadi itu tahap-tahap dia lah. Maksudnya kalau peringkat awal tu elok kita just ceritakan tentang kebaikan puasa. Sebab mungkin kita boleh ceritakan tentang kita nak raya ni tapi kita kena puasa dulu. Maksudnya kita bagi direction awal tu supaya dia bersedia. Jadi bila dalam otak dia tu ada benda tersebut, dia dah set lah. Okey, bila masuk Ramadan dia pula tanya kita, ayah puasa tak hari ni? Maksudnya kan. Jadi benda tu akan datang secara naturally. Jadi akan dia taklah dia memberontak maksudnya. Setengah-setengah parent tu dia stressful sebab mungkin anak dia tak nak puasa sebagainya. Sebab mungkin sebab kekurangan ataupun kelompangan yang berlaku tersebut. Okey, saya tertarik sebab saya pun sedang cuba untuk memikirkan bagaimana untuk memahamkan anak kita ni, sebab kita tak nak mereka melakukan dalam keadaan keterpaksaan. Kan macam kita dulu masa kecil pun, saya lah nak solat pun rasa berat, nak puasa pun rasa berat, dan kemudian kita buat kerana kita tidak mahu dihukum. Kalau tak puasa kena duduk dapur masa buka kan. Adakah itu cara penerapan yang wajar dibuat ataupun ada cara lain? Sebab macam bila kata ni tak boleh, tu tak boleh, jadi apa yang boleh di bulan Ramadan? Dia dalam sistem tarbiyah ini ada satu kaedah yang penting kita kena faham, iaitu rifqu qabla ta'lim. Maksudnya kelembutan sebelum mengajar. Jadi bila dia marhalah kanak-kanak ini, kita ataupun peringkat masih belum matang ini, kita perlu menggunakan pendekatan psikologi yang sangat tinggi. Menggunakan kaedah diplomasi, ganjaran, courage, kita galakkan, kita bagi reward dan sebagainya. Contoh kalau dulu mungkin kalau zaman saya sekali hari kita berpuasa sehari, kita akan dapat 50 sen untuk. Mungkin 50 sen tu dah tak bernilai untuk kanak-kanak zaman Covid ni ataupun zaman sekarang ni. Mungkin kena up lagi. RM5, up lagi RM10, tak jalan juga. Atau dapat main lama sikit. Main game, maksudnya ada token dia kan. Ada token kat rumah. Jadi macam Elik sebut tadi berkenaan dengan kalau dulu mungkin kalau kita tak puasa tu kita dipisahkan. Mungkin umur kita tahap itu. Maksudnya kita dah matang, tapi kita sengaja meninggalkan tersebut. Kemudian ayah kita ataupun mak ayah kita ni ambil tindakan demikian. Zaman kita mungkin sesuai benda tu. Kita tak ada hard feeling. Tapi kalau zaman sekarang kalau buat macam tu, mungkin anak-anak ni dia dah tak macam kita, jiwa tak kental kan, dipulaukan, dia rasa agama itu menyusahkan, dia rasa satu keberatan, dia rasa satu penghinaan bagi dia. Jadi dah tak sama psikologi tersebut. Mungkin
dah tak tepat nak gunakan istilah tersebut. Ya, betul. Ataupun nak gunakan kaedah yang pulau tadi. Ya. Tapi mungkin dia benda ni, tarbiyah ni ataupun pendidikan, apa-apa pendidikan ni dia mesti bersifat liberal. Maksudnya mesti bersifat terbuka, diplomatik. Guna apa-apa kaedah pun yang boleh smoothkan benda itu atau melincinkan perjalanan tersebut. Jadi dia bukanlah kita kata sebagai satu paksaan. Sebab ibadah ataupun kalau kita mengikut kaedah ilmu tasawuf, memang sesuatu perbuatan itu apabila seorang guru dia akan menyuruh secara paksa dahulu. Sebab itu adalah untuk tujuan melatih. Ataupun dalam istilahnya istikhlas, kita buat ikhlas. Ataupun macam contoh, saya satu peristiwa yang berlaku, saya dengan guru saya ataupun dengan kawan saya tersebut. Guru ni bila kami sampai kat kedai kopi tersebut, kedai roti, di Mesir lah peristiwa ni. Guru ni ambil duit dalam poket kawan saya tadi dan bayarkan roti tersebut. Jadi kawan ni tertanya-tanya. Kemudian bila kami balik tempat pengajian, barulah Syekh cerita, sebenarnya tadi aku nak mengajarkan kamu tentang ikhlas. Aku memaksa kamu untuk bersedekah. Tapi Syekh akan ganti balik duit tadi. Tapi itu adalah salah satu cara untuk mentarbiah. Jadi begitu juga anak-anak kita. Kita ni kena fikir banyak, kena kreatif. Dalam mentarbiah ni, dalam mendidik anak-anak ni, kita kena kreatif. Gunalah apa segala bentuk unsur pun, apa segala bentuk elemen pun, yang penting benda tu berjalan. Ya, okey. Ustaz, ada dua perkara yang menarik di sini. Satu, pendekatan yang diplomatik itu. Pada masa sama, pendekatan ini adalah untuk sesuatu yang wajib, difardukan. Jadi nak bertolak ansur tu kadang-kadang macam kita diplomatik, tapi kalau dia tak bersedia, kita jangan paksa. Padahal ni benda wajib. Masa bila kita boleh adanya ketegasan di situ? Okey, sebab itu perintah berpuasa ni bila disuruhkan oleh Islam adalah dikiaskan kepada perintah solat tersebut. Amuru auladukum bis-solah. Suruh anak kamu solat ketika mana ketika mereka sampai umur 7 tahun. Waktu itu solat tidak wajib lagi. Tetapi suruhan itu adalah wajib kepada ibu tersebut ataupun ibu bapa tersebut untuk menyuruh anaknya bersolat. Jadi sebab itu bila Islam dia menyeru kepada orang yang mampu untuk melaksanakan perkara tersebut. Maksudnya ibu bapa lah yang patut menyuruh benda tersebut. Tidak ada orang lain. Kalau cikgu boleh juga, tapi di sekolah lah. Tetapi apa yang perlu difahamkan dalam isu pensyariatan ini, kesemua pensyariatan dalam Islam ini dia ada tadarus. Sunnah tadarus ini dalam bahasa Melayunya adalah sunnah berperingkat-peringkat. Maksudnya ada anak-anak yang perlu kita latih untuk mereka ini solat dengan satu waktu dahulu dan waktu yang disuka. Kita pilih Amin nak solat waktu apa Amin suka. And ini juga terpakai kepada mualaf ataupun orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang baru nak bertaubat. Sebab dia nampak 5 waktu tu berat. Jadi kita kata okey, solatlah yang mana kamu suka. Pilih satu waktu. Contoh begitu juga puasa. Kalau orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang baru bertaubat nak berpuasa terus sebulan, tak mampu dia. Benda ni makan masa. Jadi kita sarankan untuk dia pilih saja mana-mana hari yang dia nak puasa. Sebab itu memang berlaku dalam Islam. Sebab zaman Nabi SAW itu memang berperingkat dalam pensyariatan itu memang berlaku dalam semua jenis ibadat. Ini benda yang kita tinggalkan, sunnah Nabi SAW yang terbesar. Sebab kita tinggalkan sunnah tadarus ini, sunnah berperingkat-peringkat dalam pensyariatan ini menyebabkan hilangnya nilai ataupun hilangnya kerahmatan. Sedangkan agama itu agama Islam, agama yang bersifat rahmah. Jadi sayanglah kalau kita terlalu pentingkan aspek kewajipan tadi sehingga meninggalkan aspek rahmah. Apa nama istilah tadarus? Tadarus. Itu berperingkat-peringkat. Maksud macam pengharaman arak. Dia tidak datang sekaligus. Ada 3 peringkat. Maksudnya Allah menceritakan dulu kebaikan dan keburukan arak. Kemudian ceritakan tentang tidak boleh berdekat dengan solat kalau mau minum. Kemudian barulah peringkat yang seterusnya adalah mengharamkan arak sekali. Tapi sebab itu sunnah manusia itu dia bersifat demikian. Kalau Allah ni dia mencipta kita. Jadi dia tahu psikologi kita macam tu. Jadi anak-anak juga begitu. Kalau kita stres sangat nak suruh dia puasa 30 bulan, 30 hari, kan? Itu adalah satu benda yang melawani fitrah dia.
Kan kita start dengan sejam dahulu, puasa sejam. Kemudian meningkat jadi 2 jam. 3 jam, 4 jam ataupun ikut waktu duha, ikut waktu sampai ini abang puasa sampai zuhur saja. Kan? Besok kita tengok pula kalau dia mampu sampai zuhur, kan? Okay, kita stop kat situ. Besok test sampai asar pula. Kan? Jadi itu yang perlu kita fahami. Jangan kita kelam kabut dalam mendidik anak-anak. Dia benda ni akan datang slowly. Kan kita mengandung dia pun kita pula mengandung. Masa ibu dia mengandung dia pun ambil masa 9 bulan untuk dia lahir. Maknanya semua dalam kehidupan ni adalah satu proses. Satu proses yang perlukan kepada fasa dia. Fasa. Kadang-kadang otak dia belum matang. Kita dah nak suruh satu perkara yang sukar untuk dia buat. Ya, itulah dia. Kadang-kadang kita mahu mereka hafal konsep berpuasa tu tentang menyantuni orang yang tidak berkemampuan dan sebagainya, tapi mereka tak dapat tangkap lagi. Jadi itulah penting tadarus. Saya belajar perkataan baru. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa kita kena jemput Ustaz lagi dah untuk kongsian yang lain juga. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Dalam tempoh yang singkat ni macam-macam kita pelajari. Jadi mendidik anak ini, satulah nak memastikan mereka berada dalam keadaan yang mereka seronok untuk melakukan. Walaupun itu satu perkara yang difardukan, yang wajib, tapi wujudkan persekitaran yang seronok mereka memulakan dan ikut secara berperingkat-peringkat. Jadi ini juga suatu proses pembelajaran juga. Ustaz Muhammad Faizul Azmi, terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Semoga dapat menjadi bedah bulan Ramadan dengan selancar. InsyaAllah. Terima kasih.